Waris Kesultanan Sulu merampas aset Petronas. Malaysia kini bertindak balas. Memetik daripada laporan berita harian, mengatakan bahawa Akhbar Financial Times malam melaporkan aset dua anak syarikat Petronas di Azerbaijan telah dirampas oleh Waris Kesultanan Sulu yang menuntut sebanyak Amerika Syarikat dolar 14.92 bilion bersamaan dengan RM62.59 bilion daripada Malaysia. Peguam pihak yang menuntut dilaporkan telah merampas aset Petronas yang didaftarkan di Luxembourg iaitu Petronas Azerbaijan, Shah Deniz dan juga Petronas South Caucasus dengan nilai yang dilaporkan mencecah lebih daripada Amerika Syarikat 2 bilion bersamaan dengan RM8.8 bilion. Langkah itu dikatakan adalah sebahagian daripada tindakan undang-undang yang dikemukakan pada tahun 2017 oleh Waris Sultan Sulu untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah di Sabah yang didakwa mereka telah dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada tahun 1878. Hari ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan Mahkamah Rayuan Paris malam membenarkan permohonan kerajaan Malaysia untuk menggantung penguatkuasaan Final Award yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arbitrasi Paris dengan alasan perundangan kes itu menjejaskan kekebalan kedaulatan Malaysia. Berikutan perintah penggantungan itu, Final Award yang diputuskan penimbang tarikh Sepanyol, Dr. Gonzalo Stampa, bertarikh 28 Februari 2022 tidak boleh dikuatkuasakan di mana-mana negara sehingga Mahkamah Paris membuat keputusan muktamad berkenaan permohonan pembatalan Final Award yang dibuat oleh kerajaan. Wan Junaidi menegaskan kerajaan Malaysia sedang membuat persiapan yang rapi untuk pendengaran bagi pembatalan Final Award yang mana tarikh pendengarannya belum lagi ditetapkan. Katanya, perintah penggantungan itu hasil pelbagai tindakan perundangan yang diambil oleh kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia akan terus mengambil semua langkah yang sewajarnya termasuk tindakan perundangan untuk menamatkan segala tuntutan Waris Sultan Sulu dan memastikan kepentingan kekebalan kedaulatan kita sentiasa dilindungi dan terpelihara, katanya di dalam kenyataan hari ini. Wan Junaidi berkata, Final Award bertarikh 28 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dr. Gonzalo Stampa berikutan tuntutan oleh pihak-pihak yang mendakwa sebagai waris dan successors in interest kepada Sultan Jamalul Kiram II melalui satu prosiding timbang tara antarabangsa di Madrid, Sepanyol. Terdahulu, Petronas di dalam kenyataan malam tadi memaklumkan sudah pun melupuskan dua asetnya di Azerbaijan dan hasilnya sudah dipulangkan. Wan Junaidi menegaskan kerajaan Malaysia tidak pernah mengiktiraf tuntutan Waris Sultan Sulu. Malaysia sebelum ini mengenepikan keputusan Mahkamah Arbitrasi Paris, Perancis yang menuntut Malaysia membayar pampasan sebanyak Amerika Syarikat 14.92 bilion kepada pihak yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu. Kementerian Luar dan Jabatan Peguam Negara di dalam kenyataan bersama ketika itu juga menjelaskan perkara di dalam tuntutan itu bukan bersifat komersial dan tidak boleh dibawa ke prosiding timbang tara. Malah perjanjian 1878 sendiri tidak mengandungi apa-apa peruntukan timbang tara. Kerajaan Malaysia ingin menekankan bahawa identiti pihak yang mendakwa waris yang melakukan tuntutan itu juga diragui dan belum disahkan, katanya di dalam kenyataan bersama itu. Wan Junaidi menjelaskan semalam dua syarikat subsidiari Petronas di Luxembourg dimaklumkan mengenai penguatkuasaan Final Award melalui penyerahan notis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Luxembourg. Petronas sebagai sebuah syarikat akan mengambil tindakan perundangan yang perlu untuk mempertahankan kedudukannya di bawah undang-undang, ujarnya. Katanya, kerajaan Malaysia sudah mengambil tindakan perundangan di Madrid, Sepanyol, termasuk membuat permohonan bagi pengiktirafan dan penguatkuasaan perintah deklarasi serta injaksi bagi memberhentikan prosiding timbang tara di Sepanyol dengan merujuk keputusan Mahkamah Tinggi Sabah pada 14 Januari 2020. Permohonan bagi membatalkan pelantikan penimbang tara dan permohonan untuk mengenepikan Partial Award of Jurisdiction
bertarikh 25 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa. Dengan tindakan perundangan yang diambil Kerajaan Malaysia, Mahkamah Tinggi Madrid Sepanyol pada 29 Jun 2021 telah membatalkan pelantikan Dr. Stampa dan memutuskan semua prosiding timbang tara serta apa-apa keputusan Dr. Stampa termasuk final award adalah tidak sah, terbatal dan tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang. Nampaknya Dr. Stampa tidak menghormati dan tidak mempedulikan keputusan mahkamah di Madrid dan sebaliknya memindahkan tempat prosiding timbang tara ke Paris. Pada 29 September 2021, pihak penuntut telah memperoleh perintah eksekutor secara ex parte sebelah pihak daripada Tribunal di Grande Instance di Paris yang telah mengiktiraf partial award yang dikeluarkan pada 25 Mei 2021 dan dengan itu membenarkan Dr. Stampa memindahkan tempat prosiding timbang tara ke Paris, katanya. Rentetan itu jelas beliau, Kerajaan Malaysia telah mencabar perintah eksekutor yang diperoleh secara ex parte itu dan Kerajaan Malaysia berjaya memperoleh perintah penggantungan bertarikh 16 Disember 2021 daripada First President of the Paris Court of Appeal. Ini bermakna pihak penuntut terhalang daripada bergantung kepada perintah eksekutor yang diperoleh pada 29 September 2021. Bertentangan dan bercanggahan dengan perintah penggantungan itu, penuntut mengekalkan kedudukan dan pendirian di bawah perintah eksekutor itu berkuat kuasa dan final award telah dikeluarkan di tempat timbang tara di Paris, Perancis, ujarnya. Selain itu, beliau berkata Kerajaan Malaysia juga telah memfailkan prosiding jenayah terhadap Dr. Stampa bagi kesalahan menghina mahkamah di Mahkamah Jenayah di Madrid dan prosiding itu masih lagi berjalan.